berwarna kuning keemasan dan antara bahan masakan yang popular dalam kalangan masyarakat di Asia, kunyit atau nama saintifiknya Curcuma longa juga turut dikenali sebagai Ratu Rempah Ratus. Pokok kunyit banyak ditanam di negara India, Afrika, Indonesia dan juga di Malaysia. Selain menjadi antara bahan asas dalam masakan, kunyit juga cukup popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan juga India kerana mempunyai banyak khasiat semula jadi, terutama buat golongan wanita dalam membantu bagi kecantikan dalaman dan juga luaran. Di samping itu, tahukah anda, daun kunyit serta bunga kunyit juga sering dijadikan sebagai ulaman dan pelengkap pada sajian hidangan makanan kerana terdapat banyak khasiat dan kegunaannya. Jadi tidak hairanlah boleh dikatakan setiap rumah mempunyai kunyit di dapur mereka. Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak info menarik berkenaan dengan kunyit daripada menu dan khasiatnya. Sekejap lagi kita akan bersama dengan seorang pakar dietitian juga untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang khasiat kunyit. Tapi sebelum tu, Yana dan Hawa sudah pun bersama dengan tetamu kita yang pertama pada hari ini. Kita bersama dengan Puan Nur Sheila Abdul Rahman dari Sheila di Dapong. Ya. Ni orang utara ke? Kak Sheila orang mana? Orang Penang. Orang Penang. Patutlah Sheila di Dapong. Okey, kita nak belajar macam mana nak masak sotong bakar kunyit ni. Sebenarnya apa yang syoknya bila kita bakar sotong tambah kunyit? Biasa orang bakar kosong saja kan. Sambil-sambil sembang Kak Sheila, sambil kita buat. Okey, ini bahan kita guna. Sebenarnya kunyit ni kan lagi salah satu dia boleh kurangkan hanya sotong ni selain daripada banyaklah khasiat dia lain kan. Mengurangkan kolesterol semua. Jadi sotong kan terkenal dengan kolesterol yang tinggi kan. Betul. So ini salah satu yang kita akan potong lah. Yang akan potong sikit kolesterol tu lah kan. Potong sikit kolesterol. InsyaAllah lah. Okey. Kalau kita tengok Kak Sheila guna kunyit hidup kan? Ya. Pasal apa tak guna kunyit serbuk? Kunyit hidup dia lagi wangi dan dia lagi bagus lah, lagi fresh dan untuk apa? Untuk lagi segarkan apa ni? Untuk lauk-lauk kita. Okey. Kak Sheila, biasanya kan kalau untuk sambil-sambil tu Kak Sheila. Okey. So ni antara bahan yang kita guna ni macam ni kita dah blend dah buat paste siap. So antara bahan yang kita guna ni lah yang ni lah main dia kunyit. So kita masukkan bawang sikit, serai sikit kita iris dan kita blend dan sedikit halia. Jadi inilah yang sudah dikisar. Sudah dikisar. Itu apa yang ditambah tu ada garam? Garam. Okey, garam sedikit. Sebab ni lepas tu kita akan gaulkan pada kunyit kita. Kita biasanya akan perap dia berapa lama ke? Sebenarnya bagus minimum setengah jam kita perap dia. Setengah jam. Yes, baru rasa. Perap di luar ke biar dia kita perap dalam peti air dalam chiller je. Dalam chiller. So kita perap macam ni. Sebenarnya kalau kita perap lagi baguslah. Dia lagi lama rasa dia. Lagi mesra. Yes, dan kita kecutkan dalam ni. Sebab sotong perlukan dia banyak akan keluar air, so kita kecutkan dengan ni. Biar jadi macam tu. Okey, dan dalam ni kalau kita tengok juga Kak Sheila letak daun kunyit kan? Kita masukkan daun kunyit untuk dapatkan aroma dia. Ekstra lagi Ekstra lagi. Kalaulah anda boleh bau apa yang sedang kami bau di sini, memang terus naik aromanya disebabkan daun kunyit tu juga ya. Ni dia dah melitik-litik. Kebetulan hari ini dapat sotong besar pula. Okey, sementara kita tunggu kecut. Sementara tu ada lagi satu yang agak special yang warisan yang sangat-sangat bagus. Ini dia jamu air kunyit yang hasilnya daripada kunyit juga. Sedapnya. Okey, apa yang diperlukan selain daripada kunyit untuk membuat jamu ni? Okey, kita akan gunakan apa yang dicari Kak Sheila? Asam Jawa tadi mana? Sudu ke asam Jawa? Asam Jawa. Mana asam Jawa? Mana asam Jawa lari? Asam Jawa hilang. Okey, tak apa. Tak apa. So kita akan gunakan ni kunyit, sedikit halia. Ini susah dapat ni jerangau. Jerangau. Ini bonglai, cekur. Bonglai dan cekur lah. So dengan juga lada putih ni kita guna kuantiti yang ganjil. Okey, baik. Kemudian semua ni dikisar juga? Kita akan kisar. Ini kita akan kisar. Hawa tolong jaga tu ya. Boleh. Asam Jawa. Sotong tak elok lama-lama kan? Ya. Agak dimasak je. Okey. Kalau nak tengok Hawa masak letak inilah caranya nak tengok. Okey, Puan, mungkin boleh kongsikan juga akan sambil-sambil tu. Sebenarnya apa antara khasiat jamu air kunyit ni?
khasiat dia sangat bagus. Oh, ya? Especially untuk yang salin. Uyana boleh try nanti lah. So ni kita masukkan lada sula. Untuk ni perut kembung. Ni kita masukkan kunyit ni, semua bahannya lah. Saya kira kunyit ni memang antara bahan yang cukup terkenal di kawasan Nusantara. Waktu saya di Indonesia dulu pun, memang setiap hari kalau di hotel sekalipun, mereka memang akan letakkan pelbagai jenis jamu, termasuklah jamu kunyit ataupun asam kencur untuk so, kita pelanggan minum. Ya. Dan ni kita akan masukkan minum jugalah dulu. Minumlah juga. Kita blend dan kita masukkan. Okey. Okey, sepatutnya kita masukkan asam jawa. Tak tahu mana asam jawa pergi jalan-jalan kot. Bahan yang perlukan juga adalah asam jawa untuk dapatkan rasa dia. Selain daripada apa lagi yang kalau nak ganti asam jawa tu? Boleh. Dia sebenarnya nak bagi rasa. Dan kalau suka boleh juga letak madu atau letak gula merah. Kalau saya kena letaklah tu kalau susah sikit nak letak madu. Okey, so bila Berkerut. So ni dia agak pekat. Kalau nak dia cair kita boleh just tambah lagi. Then tu biasanya kalau nak minum jamu ni setiap hari sekali ataupun macam mana, Kak? Tak boleh hari-hari juga. Tak boleh hari-hari. Seminggu 2-3 kali cukuplah. Seminggu 2-3 kali. Tapi dia bagus. Badan kita jadi segar, sihat. InsyaAllah. So ni kita tapis. Ambil air dia saja. Okey, ditapis dan boleh diminum dengan langsung je lah kan? Tengok dia punya bau. Tapi macam yang Puan cakap tadi lah, kalau macam saya memang kena letak gula Melaka, kena letak honey. Kalau anda lihat ini yang dah siap, okey. Biasanya kalau saya akan letak dalam peti ais dulu. Yes, memang kena letak sejuk. Minum sejuk. Letak dalam peti ais. Baik, okey. So ni yang dah siap lah. Nak try? Tak boleh. Jangan, belum lagi. Belum lagi. Okay, baik. Ini antara yang disediakan oleh Kak Sheila kita. Dan Kak Sheila, mungkin ada social media yang nak dikongsikan bersama dengan penonton? IG saya, Sheila di Dapok. @sheila.d.dapok. FB pun sama, Sheila di Dapok. Itu je. Jemputlah singgah. Okey, baik. Selain daripada ni ada pulut kuning, ada sotong bakar kunyit, apa lagi menu yang disediakan? Mostly macam rendang, pulut kuning. Ini yang depan ni pun? Apa? Itu rendang itik. Rendang itik. Ini rendang yang daripada banyak cili padi dan kunyit. Ni banyak cili padi, banyak kunyit. So dia warna dia kuning lah. Sebab especially rendang itik, kita memang kena lebih kunyit lah. Sebab nak hilangkan bau dia. Baik. Okey, nampaknya sotong tu pun dah nak kecut dah tu. Dah nak kecut dah. Okey, sambil-sambil Puan Sheila menyiapkan sotong bakar sotong bakar kan? Yes. Okey, sotong bakar kita. Sekejap lagi kita akan bersama juga dengan menu seterusnya iaitu ikan patin. Kalau Hawa dah bersedia, silakan Hawa. Di depan ni memang menu kegemaran ramai, ada macam-macam. Tapi fokus kita sekarang ni, kena fokus walaupun lapar. Kita bersama dengan Encik Azabi Ismail dari Lipis di KL. Okey, kita nak belajar sekarang ni. Penonton pun nak belajar macam mana kita nak masak patin tempoyak. Guna kunyit banyak mana? Okey, untuk patin tempoyak biasanya kita guna kunyit tak terlampau banyak sebab jika terlampau banyak nanti dia akan menyebabkan gulai kita tu akan jadi pahit. Dia kacau rasa. Dia ada kan? secukup rasa lah kita pakai. Okey, baik. Jadi Encik Azabi, bahan-bahan asasnya yang perlu kita tahu? Okey, nak masak patin tempoyak, bahan-bahan dia memang cukup simple. Yang pastinya kena ada tempoyak lah. Kemudian kita kena ada ikan patin. Barulah patin tempoyak. Betul. Kalau tak ikan kembung tempoyak. Okey, seterusnya untuk rasa pedas dia kita akan pakai cili kampung sebaik-baiknya. Dan kemudian kunyit, bahan untuk untuk program kita hari ini berkenaan dengan kunyit dan kita menggunakan kunyit hidup supaya rasa dia sambil-sambil tu Nurin Natasha kan boleh buat. Okey, yang itu kita blend bahan itu bahan-bahan yang kita telah blend. Dalam itu ada tempoyak, ada cili, kemudian ada kunyit hidup, kemudian kita ada daun kunyit pun kita campur sekali dalam tu. Okey, bahan-bahan ini kita blendkan sekali. Kemudian kita letakkan untuk dapur kita yang dah dipanaskan. Dah panaskan dapur kita? Okey. Dan selain daripada kunyit hidup, kan biasanya orang guna juga daun kunyit. Kalau kita tak guna, dia tak kick sangatlah rasa dia kan? Betul. Dan sebenarnya daun kunyit ni pun banyak kegunaan dia juga. Betul. Pelbagai masakan rendang pun letak daun kunyit juga kan? Okey, kalau Cik Azabi sendiri untuk kunyit, apa lagi masakan lain yang rasa sedap kalau guna kunyit hidup? Okey, untuk kunyit hidup, antara makanan lain yang kita buat di restoran kita, selain daripada itu kita gunakan untuk masak gulai
gulai masak lemak, cili api. Nak masak udang galah pun kita boleh pakai kunyit hidup. Nak masak daging salai masak lemak pun pakai kunyit hidup. Untuk kita nak goreng ikan, kita terpaksa pakai kunyit serbuk lah. Itulah dia. Sebab ada yang memilih untuk kalau masak lauk-lauk ni banyak guna kunyit hidup. Betul. Tapi ada juga yang pilih kunyit serbuk juga. Betul. Rasa dia beza sangat ke? Rasa dia berbeza sebab untuk menu yang berkuah, kita prefer gunakan kunyit hidup. Sebab apa? Dia punya rasa dia tu akan blend sekali dengan kuah dia. Tapi untuk goreng, kita gunakan serbuk sebab dia akan jadi buatkan ikan tu lebih garing. Sebab apa? Fungsi kunyit ni salah satu dia untuk menggaringkan ikan. Itulah. Biasanya kalau kita ingat kita goreng ikan ni, letak kunyit nak bagi hilang bau saja. Betul. Tapi kunyit ni memang kalau you nak masak, lebihkan kunyit, ikan tu akan jadi lebih garing di luar dan isi di dalam itu masih lembut lagi. Tu kita guna serbuk lah kan kalau betul, nak goreng. Betul. Okey, kalau penggunaan daun kunyit pula selain daripada kita letak dalam lauk-lauk, apa lagi? Di tempat kami, daun kunyit kita gunakan untuk bakar ikan. Contohnya macam patin pun kita ada gunakan untuk bakar patin ataupun bakar ikan kerai. Kita bakar kosong, kita balut dengan daun kunyit, bakar macam tu je. Maksudnya tak perlu ada garam, tak perlu ada kunyit, bakar kosong dan kita cicah dengan kicap ni tadi. Okey, berbalik kepada patin kita, superstar kita hari ni, patin tempoyak ni. Dah masukkan semua, masukkan air, masukkan ikan, itu sahaja? Masuk air, ikan dan bahan-bahan yang kita blend tadi dan sebelum ikan tu air tu menggegak, kita masukkan juga daun kesum. Sebab apa? Daun kesum ni akan mengeluarkan bau haruman yang lebih wangi untuk masakan kita. Biasanya apa kesilapan bila orang buat masak tempoyak ikan patin ni yang buatkan dia tak menjadi sangat? Terlebih kunyit ke? Pertama sekali sebenarnya pemilihan ikan. Itu yang paling penting. Kalau ikan kita pilih ikan yang bukan daripada sangkar sungai ataupun kita ambil yang daripada kolam, itu menyebabkan ikan tu jadi bau. Sebab tu masakan itu boleh jadi fail. Kemudian tempoyak. Kalau tempoyak yang terlampau lama, ikan kita akan jadi masam. Jadi macam kita gunakan paste durian yang manis dan kita masak fresh. Maksudnya tempoyak tu kena dalam keadaan yang baik dan ikan pun dalam keadaan yang baik, hasil dia insya-Allah baik. Okey. Tadi bila Cik Zafida kongsikan bila masak tempoyak pun ada guna daun kunyit kan? Betul. Kalau kita buat pais ikan? Pais pun best juga memang ada. Daun kunyit. Daun kunyit. Sebab apa? Dalam pais ni, bila kita makan tu dia akan ada seredak-seredak daun kunyit tu yang akan menyebabkan dia punya bau dia tu lagi kuat. Kena layu dulu. Ya, betul. Kan? Baik. Okey, ini berapa lama kita kena masak ikan patin? Biasanya kita masak, tengok keadaan dalam 20 ke 30 minit macam tu dengan api yang tak terlampau kuat. Sebab apa? Untuk pastikan ikan tu betul-betul masak. Okey. Nampaknya hampir siap ditunggu dia masak. Tapi sementara tu kita nak tahu jugalah di lipis.dkl ni, selain pada ikan tempoyak, apa lagi lauk-lauk yang ada di sana? Okey, Lipis DKL bukan saja menyajikan ikan patin. Ikan patin tu sebab nama kita House of Patin, jadi memang itu kita punya signature dish. Selain pada itu kita ada juga udang galah, ikan sungai. Ini udang galah kita ada. Ikan ke sungai macam ni kita bawa ikan jelawat hari ni. Ikan jelawat. Ikan jelawat. Ini isi dia best ni. Betul. Kemudian kita ada ikan kerai, ikan kelah, tapi benda tu bergantung kepada musim. Tak selalu ada lah. Tapi selalu bila ada benda tu dapat, terus habis macam tu. Kita juga ada daging salai. Ini saya pernah makan kat Terengganu je. Oh, ya ke? Kat Kuala Lumpur belum lagi. Belum lagi. Nanti boleh datang insya-Allah. Instagram Cik Zafi. Instagram kita boleh tengok di lipis.dkl. Dekat situ kita ada update selalu tentang menu dan juga story-story tentang apa promotion terbaru kita. Selalu kita akan update lah. Okey. Tengok perkembangannya, nak tahu resepi, terus saja ke Instagram lipis.dkl. Okey, hari ini bukan saja kita share resepi, cara-cara untuk masak menggunakan kunyit. Hari ini juga kita nak kongsikan kepada anda kisah inspirasi. Jadi sama-sama kita saksikan di kisah ini seorang insan orang kurang upaya yang menanam kunyit. Jom kita saksikan. Kata orang, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Biarpun tidak sempurna seperti insan lain, namun kegigihan mencari rezeki untuk keluarga tidak pernah luntur bagi Muhammad Hafiz Abdul Rahman, 40 tahun. Memiliki semangat yang tinggi, biarpun kudratnya cukup terbatas akibat mengalami kecacatan fizikal, dia berjaya mengusahakan kebun seluas 0.2 hektar selepas diberhentikan kerja. Sebelum ni saya bekerja dengan sebuah syarikat pencetakan.
Lepas tu disebabkan oleh PKP syarikat tu tutup. Jadi saya kehilangan punca pendapatan. Lepas tu nak dijadikan cerita rezeki saya ditawarkan oleh Mihouse Camp untuk tinggal dan menginap di remote organic community dan sambil menanam lah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Menceritakan kepayahannya dalam menanam kunyit, bekas pereka grafik ini perlu merebahkan badan dan merangkak kerana kedua-dua belah kakinya tidak dapat diluruskan. Teknik penanaman kunyit yang mudah ya. Tapi cara sebab saya menanam dalam keadaan merangkak, dia agak mencabar sikit lah. Nak tanam, lepas tu nak cuci kawasan tapak nak tempat nanam tu. Lepas tu nak gali pula, nak masuk benih ke apa. Enggak saya pergerakan saya agak terbatas lah. Tapi disebabkan oleh semangat saya untuk anak dan isteri saya terpaksa gagah juga lah. Allah bisa, tegal biasa. Muhammad Hafiz mampu membuktikan keupayaannya dalam menanam kira-kira 50 anak pokok kunyit dalam masa 1 hari dan berjaya menuai antara 5 hingga 10 kilogram kunyit bergantung pada kemampuannya. Lepas tu cabaran saya dalam nak menggali kunyit yang telah matang untuk dipasarkan. Dia payah juga. Sebab dia mencekal tanah tu, dia masuk pada dalam kan. Kita kena guna tenaga yang banyak juga untuk kita cokeh kunyit tu. Hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Itulah yang menjadi pegangan Muhammad Hafiz. Walaupun bagi setengah orang, kunyit hanya sekadar bahan pelengkap masakan. Namun bagi dirinya, kunyit adalah sumber utama bagi menampung kehidupannya sekeluarga. Mungkin bagi setengah daripada kita, kunyit adalah sekadar satu bahan masakan di dapur. Tetapi bagi Cik Hafiz, kunyit adalah sumber pendapatan hidupnya. Semoga dapat dijadikan inspirasi untuk kita semua untuk terus cekal juga. Okey, baik. Seperti yang Yana janjikan tadi, kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang khasiat kunyit ni. Bersama dengan Yana sekarang ini adalah Puan Nur Hayati Azmi yang merupakan pegawai pemakanan Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yana. Sihat? Alhamdulillah sihat. Yana sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, tadi dekat awal-awal tadi tu pun Yana dengan Hawa adalah kita orang bercakap sedikit, memberikan info sedikit tentang khasiat kunyit. Tetapi sebagai seorang pakar pemakanan, kita nak bertanya dengan lebih lanjut lagi. Apa sebenarnya antara komposisi dan juga nutrisi dalam kunyit ni yang membuatkannya sangat berkhasiat untuk kita? Okey, Assalamualaikum semua. Saya rasa mungkin belum terlambat untuk ucapkan selamat Hari Raya kepada Yana dan semua penonton wanita hari ini. Selamat Hari Raya kembali. Okey. So untuk kunyit ni, semua jenis makanan, semua bahan-bahan makanan dia ada komposisi nutrien tersendiri. Tak terkecuali dengan kunyit. Okey. So kunyit ni dia ada juga protein, ada karbohidrat, tapi dalam kata unsur yang sangat-sangat sedikitlah, bukan macam nasi ataupun ikan ataupun ayam yang mana kandungan karbohidrat dan protein itu besar. Okey. Dan selain daripada itu juga kunyit ni dia ada mangan, dia ada fosforus dan dia ada potasium. Okey, banyak nutrisi dia. Banyak antaranya lah. Okey. Kalau untuk kita yang mereka yang sihat yang tiada penyakit, terutamanya kita kata penyakit buah pinggang, tak ada masalah pun kita nak gunakan kunyit dalam masakan. Okey, tapi apabila kita ada penyakit ataupun kita didiagnose oleh doktor, mungkin early stage of kidney failure ataupun kita kata dah end stage of kidney failure yang dah perlukan dialisis, pengambilan kunyit ni kita kata kena berhati-hatilah. Tak boleh kata berlebihan pada kadar yang telah dikira oleh pegawai pemakanan. Tak boleh ambil sebarangan dan orang kata tak boleh nak
orang kata berdasarkan testimoni sahaja. Kita kena berdasarkan scientific evidence. Okey. Sebab lain orang badannya pun berbeza-beza keperluannya juga kan. Betul. Okey, kalau kita lihat kunyit ni bukan sahaja dalam makanan. Betul. Tetapi kunyit juga kita lihat penggunaannya dalam sektor medicine ataupun perubatan, beauty ataupun kecantikan dan sebagainya. Jadi dari sudut perubatan, apa lagi antara khasiat-khasiat kunyit yang boleh kita ulah sama ada di rumah ataupun yang boleh kita cari di pasaran? Okey, kunyit ni ada satu bahan utama dalam dia, kita panggil dia curcumin. Curcumin. Okay. Banyak saya belajar hari ni lah. Okey, curcumin ni yang orang kata penyumbang besarlah kepada kata kesan kebaikan kesihatan. Ada kita katakan dia ada kajian yang mengatakan dia sangat dia membantu dalam mengurangkan rheumatoid arthritis. Kita kata simptom post-menstrual yang hot flashes tu kan, kadang bila kita nak pergi ke menopause tu kita ada rasa macam panas badan kan, dia membantu apa lagi metabolic syndrome, okey, dan banyak kajian dibuat oleh kajian berkenaan dengan kunyit terhadap kita kata kebaikan kesihatan. Tetapi perlu diingatkan, perlu difahamkan kajian ini dilakukan di kita kata dalam makmal. Dan pada haiwan. Untuk kajian terhadap manusia dilakukan juga, tetapi masih perlu kajian yang kita kata yang banyak lagi. Lebih komprehensif. Sebab ada kajian yang dibuat terhadap beberapa orang individu, ada kesan sampingan. Ada yang diberikan sejumlah kunyit untuk kajian tersebut, dan ada individu yang mengalami pening kepala, ada yang mengalami masalah dengan kita kata sistem penghadaman, dia rasa macam bloated, ada yang diarrhea, dan ada juga yang melaporkan apabila mereka membuang air besar tu ada warna macam warna kuning. So it depends on individu juga sebenarnya. Okey, baik. Penting untuk kita ketahui badan kita sebelum kita terus minum ataupun makan apa-apa yang berasaskan kunyit. Okey, baik. Yana nak tanya juga, memandangkan Yana pun sekarang sedang mengandung, khusus untuk ibu-ibu yang sedang mengandung ataupun ibu-ibu yang sudah pun bersalin, yang sedang menyusukan anak, adakah ianya selamat untuk golongan ini konsum ataupun makan dan minum kunyit? Okey. Untuk ibu yang mengandung ataupun ibu yang sedang berpantang menyusukan anak, kita tiada kajian saintifik dan kita pun tidaklah menggalakkan ataupun kata you minum air kunyit 1 gelas setiap hari itu bagus, tidak. Tapi kalau you nak masukkan dalam masakan, contoh you nak masak singgang ke apa, itu tiada masalah sebab you still ibu yang mengandung ataupun ibu yang menyusukan ni mengamalkan pemakanan yang sihat. Macam saya katakan tadi, kunyit ni selain daripada macam yang Yana tadi, selain daripada alternatif medicine, dia juga kita masukkan dalam masakan. Juga untuk kosmetik, antara penggunaannya lah kan. Still kita kata kalau nak masukkan kunyit dalam masakan boleh, tetapi orang yang makan tu kena makan secara seimbang. Bukan ambil semata-mata air kunyit setiap hari, tidak. Baik, perlu berpada-pada. Tapi nak tanya juga, kalau ibu yang menyusu, ada tak nanti anak tu pula akan rasa pedas-pedas kunyit tu ke? Tak ada Tak ada. As long as dia mengamalkan pemakanan yang sihat, ambil air secukupnya, insya-Allah breastfeeding tu berjaya. Exclusive breastfeeding. Baik, asalkan berpada-pada. Tapi mungkin ada juga yang tertanya-tanyakan, apa kesannya kalau kita terlebih ambil kunyit? Adakah ia akan memberi kesan sampingan yang buruk kepada tubuh badan kita? Setakat ini memberi kesan sampingan yang buruk untuk individu yang sihat tu, tidak ada sangatlah. Tetapi untuk mereka yang berpenyakit buah pinggang memberi kesan. Untuk individu sihat ni, macam saya nyatakan tadi, mungkin dia mengalami macam pening kepala, macam nak muntah, loya, ataupun diarrhea, ataupun ada yang melaporkan najis mereka tu macam berwarna kuning. Macam tu je lah. Jadi kuncinya adalah berpada-pada. Okey, baik. Ada juga soalan yang saya nak tanya berkenaan dengan kunyit hidup ni dan juga serbuk kunyit. Adakah ada perbezaan ataupun adakah dari segi nutrien dan nutrisinya juga berbeza ataupun sama je sebenarnya khasiatnya?
khasiatnya sama. Okey. Cuma orang kata mereka lebih pilih serbuk ni sebab tak nak kuning kat tangan. Tapi kalau kuning juga. Kuning juga kan. Tanya tak ada kata tak ada perbezaan sangat. Cuma mungkin yang serbuk tu sebab diproses, kita kata dia punya tempoh expiry tu mungkin lama sikitlah. Tapi yang natural pun sebenarnya bila kita masukkan dalam masakan pun sebenarnya dia punya tempoh penggunaan kunyit yang secara natural ni pun okey, tak ada masalah sangat sebenarnya. Okey, baiklah. Itu dari segi nutrisi serbuk kunyit ataupun kunyit hidup. Okey, banyak sebenarnya yang pernah kongsikan bersama dengan kita semua tentang khasiat kunyit secara terperinci lagi tu. Harapnya dapat memberi kita ilham dan juga inspirasi selepas ini untuk menggunakan kunyit dalam masakan ataupun kehidupan seharian kita. Terima kasih yang nak ucapkan kepada Puan Nur Hayati Azmi yang merupakan Pegawai Pemakanan Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri atas perkongsian sebentar tadi. Dan kepada anda, terutamanya kepada anda yang suka makan singgang, jangan ke mana-mana sebab sekembalinya nanti akan ada demo masakan singgang. Jangan ke mana-mana.